Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi kita. Yang pertama sekali saya meminta maaf kerana agak kelewatan pada pagi ini kerana ada masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Dan kita hari ini telah sampai ke muka surat 530, alhamdulillah. Muka surat 530 daripada Al-Quran, dan kita hari ini insya-Allah akan bersama-sama di surah Al-Qamar. Insya-Allah masih lagi surah Al-Qamar. Kita ada satu page lagi selepas daripada ni untuk menghabiskan surah Al-Qamar. Jadi di dalam surah kita pada hari ini kita akan bersama-sama di ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-49, insya-Allah ayat 28 sehingga ayat yang ke-49. Kita akan sambung insya-Allah perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang balasan-balasan yang Allah Taala telah kenakan kepada orang-orang yang tidak beriman ni, daripada bangsa-bangsa yang terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya orang-orang Arab, terutama bangsa-bangsa Arab yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dia? Apakah yang telah terjadi dan apakah bagaimanakah Allah Taala telah menghancurkan mereka? Jadi semua ini insya-Allah kita akan bersama-sama di dalam sesi-sesi kita ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum annal ma'a kismatun bainahum kullu syirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ataw fa'aqar fakaifa kana azabi wa nuzur. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita telah baca tadi ayat yang ke-28, 29 dan juga 30 daripada surah Al-Qamar. Jadi apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini? Ayat ini sebenarnya masih lagi menyambung tentang penceritaan kita berkenaan dengan apa yang telah berlaku di Madain Soleh, iaitu di kalangan kaum Samud. Apakah yang telah berlaku? Iaitu mereka ni, kaum-kaum Samud ni telah meminta daripada Nabi Soleh ni mukjizat, mukjizat yang menunjukkan bahawa dia adalah benar. Jadi selepas daripada itu, maka Nabi Saleh telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizatnya dengan mengeluarkan seekor unta daripada batu. Jadi kalau kita katalah kan apa ni, macam sekarang lah ahli sihir, tukang silap mata kan, keluarkan burung lah daripada topi lah, dari arnab daripada topi lah, macam-macam kan. Mana keluarkan, itu kecil kan, dan itu pun main silap mata je, semua tu diletakkan. Mereka tak boleh keluarkan bulldozer kan, mereka tak boleh keluarkan bukit daripada poket mereka kan, mereka hanya keluarkan benda yang kecil. Ini Allah Subhanahu wa taala nak memberi mukjizat kepada Nabi Soleh ni, iaitu dia keluarkan unta. Dan lepas daripada itu, apa yang diberitahu oleh Nabi Soleh kepada mereka ni, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa nabbihum, beritahu kepada mereka wahai Soleh, apa? Annal ma'a kismatun. Jadi mereka ni ada air di situ. Air itu maknanya air yang menjadi minuman mereka gunakan air itu. Kemudian apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan, iaitu apa? Air ni hanya boleh diminum oleh unta untuk hari ini, dan kemudian esok pula kamu pula minum air ni. Jadi maknanya bergila-gila di antara kamu dan juga unta lah. Jadi apa yang berlaku? Dia kata, jadi tu Allah Taala sebut tu kullu syirbin tu ialah ismul marrah daripada asyurb. Maknanya setiap hari, setiap kali ada minuman untuk muhtadar, maknanya boleh dihadiri daripada hadara, daripada hadara al-huduru, jadi muhtadar maknanya hari ni kamu hadir untuk minum, esok unta ni minum, kamu jangan usik. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok mereka kan kita dah baca sebelum daripada ni, semua tu adalah untuk menjadi fitnah, untuk menjadi ujian kepada mereka ni kan, sama ada mereka ni nak terima ataupun tak nak terima. Jadi kita tengoklah kan apa yang berlaku ialah selepas daripada itu, apa dia? Kita baca ayat seterusnya. Fanadau, mereka pun
memanggil apa? Iaitu ada di kalangan mereka ni seorang yang kita boleh katakan paling jahat lah, paling samsing lah kan. Nama dia apa? Nama dia Kidar bin Salif. Jadi Kidar ni dia ni samsing lah, dia datang lah, dia kata. Jadi orang ramai ni kan guna ni kata ni Kidar bunuh je unta ni, sembelih je. Jadi mereka tu kan panggil Kidar tu apa lagi kan, dia samsing, dia pun ambil lah tu. Jadi fanadau sahibahum situ ialah maknanya Kidar tu. Jadi mereka pun memanggil lah kawan mereka yang hebat yang kata samsing ni kan, fata'atau. Jadi dia pun ambil pisau dia pun fa'aqar, dia pun sembelih unta tu, dia bunuh unta tu. Bila mereka sembelih saja unta tu, dah dalam ayat yang lain kita dah baca kan, kita dah baca sebelum ni ayat kata apa, Nabi Saleh telah beritahu kepada mereka ni, ini adalah unta daripada Allah, mujizat daripada Allah, jangan kamu sentuh dia, jangan kamu buat apa-apa pada dia kan. Tengok kan, sekarang ni bukan mereka buat apa-apa, mereka telah menyembelih unta tu. Dan menyembelih tu memanglah yang sembelih tu seorang, tapi mereka semua tu yang menyuruh, mereka semua tu yang menggalakkan, mereka serta yang membiarkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil tindakan, fakaifa kana azabi wa nuzur. Allah Taala kata tengok bagaimana dahsyatnya nanti kan. Dahsyatnya apa kan? Azabi wa nuzur. Azabi maknanya azab aku, balasan aku, tindakan aku, ancaman yang telah aku tetapkan akan berlaku, maka azab pun datanglah kepada mereka. Inna arsalna wa nuzur. Nuzur tu maknanya peringatan yang telah dibawa oleh Nabi Saleh kepada mereka ni supaya jangan sentuh, jangan buat apa-apa terhadap unta ni, dan kena minum tu bergila-gila. Mereka tak. Jadi Allah Ta'ala pun mengirimkan azabnya. Apa dia? Inna arsalna alaihim, kami telah utuskan, hantarkan ke atas mereka sayhah. Sayhah ni apa? Sayhah ni ialah pekikan yang kuat. Jadi di dalam ayat lain, kita sekarang ayat 31 ke 31. Jadi dalam ayat yang lain disebutkan kadang-kadang tu disebut rajfah, kadang-kadang disebut tu sa'iqah, kadang-kadang disebut tu tariyah. Jadi sebenarnya ada orang katalah kan, mana kenapa ni sekali di tempat ni kata sa'iqah, sekali tempat ni kata rajfah, sekali kata ayat ni pula di sini kan, ayat ni kita baca sayhah, sekali pula kata tariyah. Apa ni, tak sama kan? Tak, sebenarnya benda yang sama, tapi nak menggambarkan azab yang datang tu dalam bentuk yang sangat kuat, yang sangat angin dia kuat, kemudian tu pekikan dia kuat kan, macam-macam lah tu kan. Semua bentuk-bentuk tu datang kepada kaum Madain, kaum Soleh ni, kaum Samud ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sayhah wahidah, pekikan yang satu, fakanu kahashimin al-muhtazir. Jadi sekali saja mereka ni dah kena apa? Dah jadi macam Hashim. Hashim ni apa? Hashim tu macam daun-daun kayu tu. Daun kayu tu, kalau daun kayu kita ambil daun kayu, kita buat macam tu kan, maka dia akan berguguran jatuh. Jadi macam itulah kaum Samud ni, dia berguguran jatuh, gelimpangan, dah mati semua. Jadi Hashim, jadi macam daun-daun kering tu. Tak ada guna dah. Jadi itu Allah Subhanahu Taala sebutkan sekali pergi fakanu ka Hashim al-muhtazir. Al-muhtazir ni maknanya apa? Maknanya ialah keadaan mereka tu yang memang dah yang dahsyat tu kan, gitu kata kan, maknanya kan jadi daun-daun yang kering, yang tak ada guna dah. Kemudian walaqad yassarnal Quran. Jadi Allah Taala ulang lagi kat sini kan. Ulang apa? Ulang benda yang hampir sama, kita tengok kan. Nanti selepas daripada ni kita akan baca surah Ar-Rahman. Allah Taala ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat Al-Qamar ni Allah Taala ulang apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita dah baca dah, kita cerita dah tentang ayat ni sebelum daripada ni, iaitu apa? Quran ni Allah Ta'ala mudahkan kepada manusia untuk mereka ni mengambil pengajaran, untuk mereka ni baca, untuk mereka ni faham, untuk mereka ni... Hanya yang perlu daripada kita apa? Iaitu kita kena tadabbur sikit, kita kena beri masa sikit ya. Kita kena bersungguh sikit untuk memahami Al-Quran ni kan. Kalau kita boleh bersungguh-sungguh kan untuk faham benda lain kan, untuk berusaha untuk faham matematik ke, nak faham kalkulus ke, nak faham apa benda lah kan, maksud yang payah kan, tiba-tiba manusia ni boleh belajar pergi sekolah untuk faham. Kenapa manusia ni tak nak faham Al-Quran? Jadi Allah Ta'ala sebut situ walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir, tak ada ke orang nak ambil peringatan? Tak ada ke orang nak belajar? Tak ada ke orang nak tadabbur? Allah Ta'ala sebut lagi kazzabat qaumul lutin bin nuzur. Sekarang ni
Habis cerita pasal Samud, kita cerita pula kepada kaum Nabi Lut AS, iaitu di Sadum, iaitu di Jordan lah sekarang ni, iaitu di Laut Mati, berhampiran dengan Laut Mati. Jadi apa Allah Ta'ala sebut sini? Kaum Lut pun macam tu juga, perangai dia sama saja, iaitu mereka ni telah mendustai, kazzabat qaumu Lutin bin nuzur, dengan peringatan-peringatan yang telah dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Jadi apa dia? Allah Ta'ala sebut sini, tengok, inna arsalna alaihim hasiba. Allah Ta'ala telah utuskan, hantarkan kepada mereka hasiba. Hasiba tu ialah angin yang sangat kuat, yang mempunyai hasbah. Hasbah tu maknanya yang berbatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kepada mereka angin yang kuat yang mempunyai batu. Bayangkan kalau salji yang ketul-ketul tu pun kalau turun kan, kalau kita panggil hujan batu kena kita pun, ini bayangkan batu macam kena rejam tu. Kena rejam. Kalau kena rejam tu, batu orang lontar-lontar kena pada manusia. Tapi sekarang ni kan, ni siapa ni? Datangnya daripada langit, batu-batu tu. Jadi itu nama dia hasiba. Hasiba, inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut. Kecuali, maknanya semua tak selamat, kecuali yang selamatnya adalah ala Lut. Ala Lut maknanya sini ialah anak-anak Nabi Lut dan kecuali isteri dia. Dan orang-orang yang beriman tak ramai pada masa itu, yang dikatakan hanyalah satu rumah saja yang beriman. Jadi Allah Ta'ala selamatkan mereka, najainahum, kami selamatkan mereka bisahar. Bisahar tu maksudnya ialah di waktu sahur. Waktu sahur lah kita panggilkan. Sahur ni ialah maknanya sebelum daripada subuh, iaitu di waktu di mana akhir malam, kemudian sebelum masuk waktu subuh. Pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah selamatkan, Allah Ta'ala turunkan balanya kepada kaum Nabi Lut yang telah melakukan fahisyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut lagi? Ni'matan min indina. Semua benda tu apa? Iaitu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi-Nabi. Allah Ta'ala telah membalas, menghancurkan kaum-kaum yang jahat tu, yang mendustakan Nabi-Nabi tu. Semua tu adalah merupakan nikmat. Nikmat kepada apa? Nikmat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka disusahkan, berdakwahkan, tiba-tiba itu yang dibuat, yang dibalasi oleh orang-orang yang kaum mereka, iaitu kazzabat. Jadi apa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala beri nikmat kepada Rasul-Rasul. Jadi Allah Ta'ala sebab itulah ni'matan min indina. Semua itu adalah nikmat daripada sisi kami. Dan kemudian kadzalika najzi man syakar. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi siapa yang bersyukur sini? Yang bersyukur ialah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Siapa yang bersyukur? InsyaAllah kita semua akan cuba untuk menjadi orang yang bersyukur. Supaya apa? Supaya kita tak akan menjadi orang-orang yang kazzaba ataupun orang yang kafar, orang-orang yang kufur dengan Nabi-Nabi yang, ataupun dengan mesej-mesej Nabi ataupun dengan Islam. Seterusnya, walaqad anzarahum batashatana. Nabi Lut telah memberi amaran. Nabi-Nabi telah memberi amaran kepada apa? Kepada batashatana. Batashatana maknanya balasan kami, ancaman kami, azab kami. Allah Ta'ala akan kirimkan azab kalau kamu macam ni. Benda tu anzarahum, telah diberi amaran. Bukan maknanya tak ada orang beri amaran kepada mereka. Bukan Rasul-Rasul tak datang kepada mereka. Telah beri amaran pun. Fatamarau. Tapi mereka ni tamarau. Tamarau ni maknanya berdebat. Berdebat, tapi maksudnya berdebat sini ialah mereka ni mendustai. Mereka tak nak ikut. Bahkan mereka kata bohong. Lepas tu, jadi apa Allah Ta'ala kata? Fatamarau bin nuzul. Dengan peringatan-peringatan tu, mereka ni berdebat. Mereka kata tak, mereka kata bohong dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala walaqad rawaduhu. Ni cerita pasal Nabi Lut balik kita kan, mana ni? Kita Nabi Lut kita tak habis lagi kan cerita Nabi Lut ni. Jadi apa yang dibuat oleh orang tu kita cerita sebelum daripada ni kan. Dalam kisah, dalam surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat pun datang kepada malaikat ni ialah berupa manusia-manusia kan. Manusia-manusia lelaki yang menjadi tamu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka pergi pula kepada Nabi Lut alaihissalam. Apa yang mereka beritahu kepada Nabi Lut? Iaitu mereka beritahu bahawa mereka ni akan datang ni, mereka ni adalah malaikat untuk menghancurkan kaum tu yang telah jahat tu. Jadi apa yang berlaku bila mereka pergi ke rumah Nabi Lut ni kan, bila orang-orang ni tahu
orang-orang negeri tu tahu kan, oh ni dah lah mereka ni pantang tengok ada lelaki je kan yang lawa ke, mereka kata apa benda lah kan, mereka jadi malaikat ni dalam bentuk lelaki-lelaki yang cantik lah, maknanya yang lawa kan. Jadi mereka pun terus mengikut, mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim. Mereka tahu Nabi Lut. Jadi mereka pun ketuk pintu, mereka pun masuk. Mereka nak apa? Mereka pun buat apa tu? Walaqad rawaduhu. Rawaduhu tu maknanya memujuk kalau ikutnya. Tetapi ulama tafsir kata bila disebut an dhaifihi tu maksudnya maknanya bukan sekadar memujuk biasa-biasa, tapi memujuk nak merebut. Merebut apa? Merebut nak ambil lelaki-lelaki tetamu-tetamu Nabi Lut tu. Ni maknanya jahat mereka ni kan. Mereka sangat-sangat dahsyat kan. Jadi mereka minta beri Nabi Lut kepada aku tamu kamu ni. Jadi mereka pun menarik tamu-tamu tu. Apa yang terjadi? Mereka ingat main-main. Ini adalah malaikat Apa malaikat buat fatamasna a'yunahum. Apa yang berlaku ialah terus dikatakan dalam setengah tafsir kata, sebagaimana Alusi berkata kan, maka telah malaikat Jibril pada masa itu kan terus menampar mereka, memukul mereka sehingga muka-muka mereka ni tak ada lagi. Jadi Allah SWT sebut ni fatamasna a'yunahum, maknanya terpadan. Ada setengah kata buta terus mata mereka. Ada setengah kata apa, iaitu muka mereka tak ada muka dah. Jadi macam seketul daging, dah hilang semua muka, hidungnya dah jadi kosong terus fatamasna a'yunahum. Jadi hilang mata mereka, fazuku azabi wa nuzur. Jadi Allah Taala kata, jaga, rasakanlah azabku wa nuzur, dan juga peringatan daripadaku. Itu adalah permulaan kepada apa yang akan berlaku. Subuh esok saja Allah Taala kata walaqad sabbahahum. Pagi esok saja, bukrotan, esok maknanya pagi, esoknya maknanya tak sampai pagilah kan. Apa yang berlaku kan? Azabun mustaqir. Maka datanglah azab yang berterusan yang mereka tak boleh nak lari lagi. Mustaqir di situ dalam ayat yang ke-28 ni, ayat 38, artinya ialah apa? Iaitu daimun muttasil. Mustaqir maknanya daimun, berterusan, daimun sentiasa dan berterusan, makna tak putus-putus. Kemudian ayat yang ke-39, fazuku azabi wa nuzur. Allah Taala katakan, jagalah, rasakan, nak rasa lagi. Semua ni bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, turunkan ayat-ayat ni semasa Nabi kita masih lagi berada di Makkah, Suasana sekarang suasana Makkah. Suasana sekarang adalah suasana untuk Nabi ni sedang berdakwah. Nabi sedang berdakwah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada mereka kan. Nak ingatkan, ya orang Quraisy, jaga-jaga. Ini yang dah berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kerana apa? Kerana mereka itu mendustai Rasul-Rasul. Seterusnya kita baca lagi iaitu bagaimana Allah kata walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Allah Taala ulang lagi kan. Ini Quran ini mudah, sepatutnya mudah difaham, tapi tak ada orang nak ambil peringatan. Jadi alhamdulillah kita kan pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi kan. Bersama-sama dalam apa? Bersama-sama dalam cuba untuk faham Quran untuk tadabbur Quran supaya kita ni tidak kita terlepas daripada apa kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam ayat ini. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Seterusnya Allah Taala walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur. Kemudian sekarang ni berpindah kita kan kepada kisah lain pula. Yang tadi kisah Nabi Lut, yang sebelumnya kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Samud. Sekarang kita beralih pula kepada apa pula? Firaun pula. Firaun siapa? Of course lah Nabi Musa kan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini apa? Walaqad jaa ala fir'auna an-nuzuru. An-nuzuru tu ialah peringatan telah datang kepada siapa? Telah datang kepada keluarga, family, rombongan, pakatan, kumpulan Firaun. Ala Firaun tu maknanya keluarga Firaun. Jadi tidak ada keluarga Firaun yang beriman kecuali seorang sajalah yang kita tahu. Jadi apa yang berlaku apabila datangnya an-nuzur kepada Firaun ni? Kazzabu bi ayatina kulliha. Allah Taala sebut sini kan satu tambahan kan. Mungkin kita tahu dah kan, mereka ni mendustai. Siapa? Firaun telah mendustai Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang disebutkan dalam ayat ni apa? Iaitu apa? Kulliha bi ayatina kulliha. Kulliha tu makna semua sekali. Banyak tak mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Banyak. Ditunjukkan kepada Firaun. Tapi Firaun percaya tak? Tak percaya. Satu pun dia tak percaya. Itulah. Jadi Allah Ta'ala cerita nak menekankan sini kan kulliha. Semuanya, semua dia tak percaya.
fa akhaznahum. Jadi apa yang Allah Taala buat pada dia? Fa akhaznahum. Lalu Allah Taala ambil dia, fa akhaznahum akhza azizin muqtadir. Akhza azizin makna pengambilan, kalau ikut terjemahan pengambilan aziz yang kuat, Allah yang kuat dan juga Allah yang muqtadir. Apa beza qadir yang aziz ni? Aziz ni maksudnya ialah yang qawi kalau ikut dalam tafsiran. Kalau muqtadir makna qadir. Qadir la ya'juzuhu syai'. Qadir yakni mampu, yang tak ada siapa pun yang boleh mengatasi kemampuannya, kuasanya. Jadi dia tu maha kuat, dah lah maha kuat, muqtadir pula. Jadi bukan kuat saja. Kalau kita kata ada dia ni kuat, tapi kuat kemungkinan datang orang lain pula hampas dia. Tapi ni kuat, tapi tak ada yang dia ni kuat dan muqtadir. Kuat, qawi, azizun, muqtadir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datang, adakah mereka ni boleh mengelak? Tak adalah manusia yang paling hebat dalam dunia pada masa itu kecuali Firaun dah, kan? Firaun kata aku boleh buat semua benda, tapi tengok apa jadi kepada Firaun. Seterusnya, aku farukum. Sekarang ni balik kepada apa? Balik kepada orang-orang Quraisy sekarang ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, aku farukum, kufur kamu tu, iaitu kamu wahai orang Quraisy, wahai orang Arab. Aku farukum khairun min ulaikum, ulaikum, adakah apa ni kekafiran kamu tu lebih hebat lagi daripada mereka-mereka tu? Mereka-mereka siapa? Mereka-mereka yang Allah Taala telah binasakan, yang Allah Taala telah hancurkan tu. Itu lebih hebat lagi ke? Mana power lagi? Maknanya mereka ni sama ada Samud ke, sama ada Ad ke, sama ada kaum Nabi Lut ke, sama ada Firaun ke, kamu lebih kuat ke ataupun mereka tu? Ya Allah Ta'ala dah ceritakan tu. Jawapan dia of course tak perlu jawab lah, kamu ni lebih lemah kan, mereka tu lebih kuat lagi. Tapi apa jadi pada mereka? Kalau mereka tu boleh dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan mudah, kamu ni apa sangat? Jadi kamu kena ingat sikit, manusia kita lah pada hari ni kan, manusia kita ni kan, yang kita tengok di depan mata kita ni kan, mereka ni rasa mereka ni hebat lah, mereka ni boleh buat ni lah, boleh tak ada teknologi lah, gini-gini kan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar azab dia, tak ada manusia yang boleh lari. Allah Ta'ala aziz, Allah Ta'ala muqtadir kan. Jadi Allah Ta'ala akan tanya juga kepada orang-orang sekarang ni kan, yang tolak Islam ni kan, afkufarukum, kafir kamu tu ke lebih power lagi daripada kekafiran orang-orang dulu tu, daripada kejahatan-kejahatan orang dulu tu, daripada Fir'aun dan sebagainya. Jadi am lakum bara'atun fiz zubur, Allah Ta'ala kata, ataupun kamu ni memang ada dalam kitab sebut bahawa kamu ni tak kena azab. Bara'atun tu makna terlepas, fiz zubur tu makna kitab-kitab terdahulu ada kesebut dalam kitab bahawa kamu ni tak kena ni, kamu orang ni tak kena ni, kamu ni orang ni tak kena ni, jadi kamu boleh buat apa saja kamu suka. Adakah macam tu? Of course lah, tak ada kan jawapan dia kan. Jadi soalan tu nama dia istifham inkari, nama dia kan. Istifham tu persoalan, bukan soalan nak tahu jawapan, tapi soalan nak beritahu tak ada pun. Jadi Allah Ta'ala kata am yakuluna nahnu jami'un muntasir. Soalan lagi, soalan Allah Ta'ala kata apa lagi tu? Allah Ta'ala kata am yakulu, ataupun mereka ni berkata apa? Nahnu jami'un, kami semua ni adalah satu kumpulan. Jami'un tu makna jam'un, jami'un maksudnya ialah jam'un ni makna kami ni adalah satu kumpulan, satu tangan, satu kekuatan yang apa? Muntasir tu makna yang akan dapat mengalahkan Muhammad. Tu muntasir makna menang, maknanya power. Kami ada ni, boleh kalahkan Muhammad ni. Ya, berani kamu cakap macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata am yakuluna nahnu jami'un muntasir, kita orang power, kita orang sama-sama ni, kita orang kuat semua ni, kita orang satu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nanti sayuhzamu tu akan dikalahkan. Jam'u tu ialah kumpulan tu lah. Kamu yang kata kamu ni kumpulan sangat ni, nanti kamu ni, kumpulan kamu ni akan dikalahkan. Lepas tu wayuwalluna dubur, dan kamu akan berpaling lari. Dubur tu makna belakang, maknanya wayuwalluna dubur, lari daripada mukmin, daripada orang muslim ni. Jadi perkara ni, ayat ni telah diturunkan di Mekah, tapi bila berlakunya peperangan Badar, tiba-tiba dikalahkanlah tentera kafir itu kan, dan mereka tu lari balik ke Mekah kan, takut kepada tentera-tentera Islam. Jadi pada masa itulah Nabi SAW membaca ayat ni.
Jadi pada masa itu terbuktilah orang ayat ni seolah-olahnya macam nak menjadi satu benda yang yang akan berlaku kan, khabar kepada satu benda yang gaib yang akan berlaku, dan tiba-tiba ia betul-betul berlaku semasa di Badar. Jadi Nabi SAW baca ayat ni, orang Islam pun rasa Masya Allah kan, sekarang ni betul-betul rupanya berlaku. Sayuhzamul jama'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jama'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan dikalahkan. Kumpulan tu yang kata kumpulan kuat sangat tu, mereka akan dikalahkan, dan kemudian mereka akan lari, bertepiaran lari, melarikan diri, mengalihkan belakang mereka kan, lari. Balisa. Tapi Allah Ta'ala kata itu baru satu berlaku, nanti akan berlaku yang lebih dahsyat lagi. Apa dia? Balisa. Hari kiamat nanti mereka akan dikena. Bukan mereka maknanya mereka ni kufur di dunia, kemudian mereka dikalahkan. Bukan maknanya mereka ni selamat. Mereka walaupun kena bala, kena azab di atas dunia ni, bukan bermakna mereka tu akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat mereka akan kena lagi, tak boleh lepas. Balisa. Allah Taala kata, bahkan hari kiamat mau'iduhum, janji mereka akan bertemu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Was-sa'atu adha wa amar. Allah Taala kata, dan akhirat tu lebih lagi adha. Adha ni dari dahiyah. Dahiyah ni celaka. Maksudnya terjemahannya kan. Jadi adha tu maknanya ialah macam akbara, nama dia isim tafdil. Isim tafdil lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat makna lebih celaka lagi, lebih buruk lagi, lebih dahsyat lagi. Wa amar, lebih pahit lagi. Pahit maknanya menyakitkan. Jadi Allah Ta'ala kata lebih dahsyat lagi. Kalaulah di dunia mereka kena hujan batu ke, mereka kena tempikan ke, mereka kena macam ni ke, ingat di akhirat. Ini amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mau beriman kan. Jaga-jaga kan. Kalau kamu pada hari ni kan, kamu ni kena seksa kan, kena taufan, kena apa kan, kena bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ingat bahawa bala ini akan melepaskan kamu kan. Dia tak sama macam apa ni balasan hukuman yang kita lakukan terhadap orang-orang mukmin. Orang mukmin bila dihukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berzina dia kena ni, kalau macam ni, kalau dia bunuh orang kena ni. Bila dia hukum dan kemudian dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya, akan menerima, dan dia akan terlepas dari akhirat. Tapi orang-orang kafir ni, dia terkena bala di dunia ni, dan dia akan terkena lagi kedahsyatan neraka di akhirat. Allah Ta'ala kata adha wa amar, lebih dahsyat lagi kan, dan lebih pahit lagi. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Ayat 47 Allah Ta'ala kata, bahkan innal mujrimin, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang penjenayah ni kan, iaitu orang-orang kafir ni, mereka ini fi dhalalin wa su'ur. Mereka ni sebenarnya dalam dhalal dan juga dalam su'ur. Su'ur ni apa? Su'ur ni ialah neraka yang menyala-nyala kan. Sa'ara, iaitu yang menyala-nyala, suatu benda yang menyala-nyala, lalu dikatakan, jadi itu kata su'ur. Jadi orang-orang yang kafir ni, orang-orang yang jahat ni akan dicampakkan. Mereka ni di dunia ni mereka ni sesat, dan di akhirat mereka akan masuk neraka su'ur. Kemudian yauma yushabuna finnar, mereka ni yushabuna artinya ditarik apabila seseorang itu tak nak pergi kepada satu tempat, maka dia ditarik ke situ, maka itu nama dia yushabuna, diseret. Jadi mereka itu diseret pada hari di mana orang kafir itu akan diseret, orang jahat itu diseret finnar, ke dalam neraka, ala wujuhihim. Diseret itu bukan seret dengan kaki, mereka itu berjalan di atas kaki, tapi mereka diseret di atas muka mereka. Maknanya satu suasana yang dahsyat. Allah Ta'ala ceritakan mereka tu diseret di atas muka mereka. Zuku massa sakor, kerana dikatakan pula kepada mereka, zuku, rasakanlah massa sakor. Apa di massa sakor? Sakor ni ialah nama satu neraka kan, tetapi sakor ni ialah daripada bahasa Arab, artinya apabila satu benda yang berada di panas matahari yang panas sangat berada di situ, kemudian dia start mencair, dan kemudian dia start berubah kan, berubah tanda-tanda dia. Tanda-tanda makna dulu macam ni dia ni, oleh kerana panas matahari lama sangat kan, maka dia terbakar dan dia mencair, maka dia bentuk dia mudah jadi berubah dah. Jadi itu nama dia sakar. Orang bahasa Arab kata sakaratis syams. Sakaratis syamsu, iaitu apabila panas matahari itu memanaskan sangat, mencairkan dia, menghancurkan dia, maka itu nama dia sakara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan namakan sakar. Massa sakar, sentuhan yang sangat dahsyat, yang menyala, yang panas, sehingga mengubah dia tu. Jadi Allah Taala pada hari kiamat nanti, orang-orang yang jahat itu, orang-orang kafir, orang yang tidak mau beriman, dan juga orang-orang yang muslim mungkin jahat,
yang tidak mau, yang fasik dan sebagainya, itu mujrim. Jadi mereka ini akan diheret, mereka ini ke dalam neraka, dan mereka itu akan dikenakan dengan azab massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian Allah Ta'ala kata the last kali dalam ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu Allah Ta'ala kata ayat 49, sesungguhnya kami pada setiap satu tu kami telah jadikan dia biqadar, dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi itu yang kita percaya kepada qada dan juga qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita telah tamat hari ini muka surat 530. Insya-Allah esok hari Sabtu, kita 2 hari bulan kita akan masuk pula insya-Allah ke muka surat 531 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, menjadikan kita ni orang-orang yang beriman, menjadikan orang yang sukakan kepada Quran, membaca Quran, mentadabbur Quran, dan tolong share insya-Allah kepada semua kawan-kawan kita. Tolong share link ini kepada semua kenalan-kenalan kita, semua grup-grup kita yang ada, insya-Allah kan tak menjadi masalah, insya-Allah antum semua dapat pahala insya-Allah dengan usaha ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.